أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jemaah, para penonton sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Para jemaah rahimakumullah, sempena dengan kedatangan tidak lama lagi bulan Muharram pada hari Selasa ini. Mudah-mudahan insya-Allah dipanjangkan usia kita dapat bertemu bulan Muharram pula dan banyak kebaikan-kebaikan fadilat bulan Muharram ini. Insya-Allah jadi tajuk kita akan bicarakan tentang amalan-amalan yang terbaik dilakukan pada bulan Muharram. Tajuk kita hari ini khususnya kita fokus pada amalan-amalan terbaik di bulan Muharram nanti insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, dapat juga lagi kita bertemu bulan Muharram awal tahun Hijrah 1443 Hijrah kalau tak silap saya lah. Nanti tahun depan lagi 1444. Angka pun bagus juga tu. Nanti kalau angka pelik-pelik ni selalu orang suka buat majlis kahwin. Macam-macam je lah. Para jemaah, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu bulan hijrah yang akan datang, dapat lebih lagi beramal saleh dan mudah-mudahan diterima segala amalan kebaikan kita. Amalan saleh kita memberatkan timbangan amalan saleh kita di hari akhirat, dikurniakan kepada kita jannatun na'im, jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah yang saya kasih sekalian, tajuk kita fokuskan pada hari ini amalan-amalan yang terbaik dilakukan pada bulan Muharram. Para jemaah rahimakumullah, bulan Muharram ni, sebelum kita nak sebut tentang amalan-amalan, kita ada mukadimah sedikitlah tentang bulan Muharram ni. Pertama sekali, tahu tak kita bahawa bulan Muharram ini yang disandarkan juga kepada bulan Allah Ta'ala, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Yang sandarkan bulan Muharram ni kepada Allah Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syahrullah Al-Muharram. Nabi yang sebut begitu dalam riwayat Imam Muslim, Syahrullah Al-Muharram, maknanya bulan Allah Al-Muharram. Jadi di sini timbul persoalan, kenapa disandarkan kepada bulan Muharram ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kita tahulah ni sandaran ni sebagai tanda kemuliaan, makna Syahrullah Muharram macam Baitullah, rumah Allah, macam masjid ataupun Kaabah. Baitullah tu makna bukan makna Allah Ta'ala tu tinggal di situ, tidak, tapi sandaran kemuliaan. Macam Abdullah, hamba Allah, kemuliaan. Begitu juga macam Nabi Isa ni disebut Ruhullah, Ruh Allah. Bukan makna Allah punya roh tu kasih dia, tidak. Maknanya roh Allah sandaran kemuliaan kepada Allah, sebab Nabi Isa alaihissalam tak ada bapa. Jadi Ruhullah sandaran kemuliaan. Begitu juga Naqatullah, ni unta Nabi Saleh alaihissalam, kita tahu sejarahnya. Yang mana unta ini dia bukan lahir daripada perut ibu mak dia unta, tak, dia daripada batu keluar jadi unta. Jadi Naqatullah sandaran kemuliaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham ni mana Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram sandaran kemuliaan. Bukan ini bulan ada khusus apa, tidak, sandaran kemuliaan. Soalan di sini, kenapa disandarkan bulan Muharram kepada Allah Ta'ala? Ialah mungkin ada orang tanya, kalau bulan Syaban ni bulan Rasulullah SAW, bulan Ramadan bulan umat Rasulullah. Ini pun ada hadis, walaupun hadisnya ada yang pertikaikan sedikit, ada kata hadis hasan, dilemah sedikit, tapi ialah Syahrul Syaban Rasulullah, bulan Rasulullah, bulan Ramadan bulan umat Rasulullah, begitu. Tapi hadis yang sahih di sini ialah Syahrullah Muharram, bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada berbagai sebab. Para ulama terangkan antara sebabnya ialah ada kejadian besar pada bulan Muharram menunjukkan kebesaran, maknanya Allah Subhanahu wa taala, makna kejadian yang luar biasa. Antaranya bagaimana Nabi Musa dan kaumnya yang beratus ribu tu boleh melalui lautan, dibelahnya pula laut Qataudil Azim. Macam Al-Quran kata, dia punya kalau belah laut gitu tak apa, dia belah laut tu, lepas tu laut tu menggunung, Qataudil Azim, menggunung tinggi. Kemudian beratus ribu umat Nabi, kaum Nabi Musa AS melalui situ. Kemudian Fir'aun pun ketika itu dia bawa DP tentera. Itulah nak tunjukkan kadang-kadang bodoh juga. Dia mengaku Tuhan tapi nampak dia tak betul. Dia bawa hampir keseluruhan tentera, lebih kurang 300-400 ribu tentera. Dia bawa masuk dalam lautan yang terbelah. Dia mengaku Tuhan tapi itulah dia pun pelik. Macam mana makna nak tunjukkan kebodohan ni. Akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala tentera Firaun dan Firaun dia sekali. Jadi kerana ada hari yang berlaku kejadian yang hebat di situ, maka disandarkan Syahrullah Al-Muharram kepada Allah Taala. Begitu juga ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abu Hurairah menyebut bahawa Muharram ini juga berlakunya di mana Safinatin Nuh, bahtera Nabi Nuh alaihissalam pada bulan Muharram. Katanya pun 10 Muharram, iaitu di situlah apabila surut Aibah tu dan bahtera Nabi Nuh itulah dapat mendarat di bumi ketika itu. Kalau tidak ada beberapa hari-hari di atas lautan, hari itulah 10 Muharram katanya, atau bulan Muharram, bahteranya dapat mendarat ke bumi, dapat menjejak bumi balik. Jadi katanya pada bulan Muharram, ada yang kata 10 Muharram, Allah Ta'ala alam. Ada juga sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebab apa? Dimulai bulan Islam dengan bulan Muharram. Maka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab menunjukkan sebagai, kalau boleh bulan-bulan awal Islam ni, selain daripada bulan diharamkan berperang, diharamkan berlaku kezaliman, walaupun bulan-bulan lain pun diharamkan juga kezaliman, tapi lebih buruk lagi kalau dilakukan pada bulan Muharram. Maka permulaannya itu disandarkan kepada Allah sebagai tanda besarnya keburukan kalau dilakukan pada bulan tersebut, dan besarnya pahala kalau dilakukan pada bulan Muharram itu. Jadi ini kerana bulan Muharram bulan pertama, bulan Islam. Dan ada juga yang tafsirkan kerana la yajuzu tabdiluhu, maknanya bulan Muharram ni tak boleh diganti dengan bulan lain. Pasal orang-orang jahiliah dia tukar bulan Muharram kepada bulan lain.
Jadi Islam mana disandarkan kepada Allah Ta'ala, maka wahai umat Islam, kamu jangan buat macam orang jahiliah, pindah-pindahkan bulan Muharram ni kepada bulan-bulan lain pasal mereka nak buat benda tak senonoh dan sebagainya. Ini antara sebab-sebab, wallahu alam. Tapi ada ulama kata semua ni dah termasuk antara sebab disandarkan bulan Muharram kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, mukadimah yang kedua saya nak terangkan sedikit ni, iaitu kita perasan bulan-bulan Islam ni permulaannya bulan Muharram. Bulan Muharram makna bulan yang diharamkan berperang, bermusuhan ataupun menzalimi. Bulan-bulan lain pun tak benar, tapi ini lebih berat. Melainkan kalau musuh serang tu lainlah. Begitu juga diakhiri bulan Islam pun bulan haram juga, bulan Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, pada bulan-bulan haram ni bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut. Dia ada 4 bulan. Yang lagi satu bulan Rajab, tu dah lain bulan pula. Dan satu lagi mukadimah sebelum saya mulakan amalan yang terbaik pada bulan Muharram. Bulan-bulan haram ni ada 4 bulan. Ulama berbeza pendapat, manakah di antara 4 bulan ni bulan yang terbaik amalan Islam kat situ. Jadi ada yang mengatakan, ramai yang mengatakan bulan Muharram sebab hadis tadi Syahrullah Al-Muharram, dan begitu juga hadis-hadis lain yang saya akan bacakan di sini. Bulan Muharram bulan Allah Ta'ala. Dan ada yang mengatakan bulan Zulhijjah pasal dalamnya ada hari Arafah, ada 10 hari terawal Zulhijjah. Tapi wallahu alam, maknanya bulan Muharram mungkin ada kata secara umum satu bulan tu yang terbaik bulan Muharram, tapi kalau hari-hari tertentu maka hari 1 sehingga 10 Zulhijjah itulah yang lebih afdal kerana ada hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang penting sekarang kita lihat amalan-amalan terbaik pada bulan Muharram. Pertama sekali para jemaah, ini pun hadis menyebut amalan yang terbaik pada bulan Muharram ini, pertama sekali adalah ibadah puasa. Kenapa Rasulullah tak sebut tentang ibadah apa sembahyang ke baca Quran? Kenapa puasa? Sebabnya nanti saya akan sebut hadisnya. Sebab puasa ni pun disandarkan kepada Allah Ta'ala. Bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah Ta'ala. Puasa pun disandarkan kepada Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Kita tengok hadis Qudsi menyebut, kullu amal ibnu Adam lahu, semua amalan anak Adam baginya, illa saum, melainkan puasa, fa innahu li, mana Allah Ta'ala sandarkan puasa kepada Allah Ta'ala sebab amalan ikhlas yang tidak ada tolok bandingnya. Sebab amalan-amalan lain ni kita boleh tunjuk orang, boleh masuk Facebook, boleh ambil gambar, tapi puasa macam nak ambil gambar, macam nak buat Facebook, saya sedang berpuasa, alah orang yang tak betul ke tidak. Jadi puasa kita tak boleh nak tunjuk. Sebab itulah satu amalan yang disandarkan kepada Allah, sebab kemuliaan orang berpuasa, dia tak boleh nak riak, nak boleh tunjuk orang, macam nak tunjuk. Jadi amalan yang terbaik sekali Rasulullah kata puasa. Bukan makna sembahyang ke Quran ke zikir ke amalan sedekah, tak termasuk juga, tapi puasa ni sebab sudah saya terangkan sandaran kepada Allah terlebih kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi Rasulullah menyebut apa? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan iaitu berpuasa bulan Muharram. Para jemaah, jadi bulan Muharram adalah amalan-amalan sunat yang terbaik berpuasa selepas Ramadan. Jadi ada ulama menafsirkan afdalut tatawwu' kamilan ba'da Ramadan al-Muharram. Sebaik-baik amalan terutama puasa selepas Ramadan yang sempurna satu bulan adalah bulan Muharram. InsyaAllah para jemaah, nanti kalau bulan Muharram kita cubalah. Bukan senang nak buat. Berbeza dengan bulan Ramadan, dipermudahkan kita untuk berpuasa. Pasal apa? Nabi pun sebut syaitan diikat. Jadi sebab itu kita kalau puasa Ramadan macam senang, tapi kalau nak puasa hari-hari lain, ya Allah, macam berat gitu. Tapi kita cubalah mana yang kita mampu. Bulan Muharram kita puasa, bersedekah, banyakkan amalan-amalan kebaikan, insya-Allah. Baik, di sini timbul persoalan. Imam Nawawi rahimahullah ada menyebut di sini bahawa kalau betullah bulan Muharram ini bulan yang terbaik berpuasa selepas Ramadan, kenapa Rasulullah berpuasa bulan Syaban? Ada yang riwayat kata Nabi kadang-kadang berpuasa hampir penuh bulan Syaban, dan jarang tak terdengar riwayat bahawa Rasulullah puasa hampir penuh pada bulan Muharram.
Jadi jawapan Imam Nawawi pun cukup menarik. Dia kata apa? La'allahu ya'lam. Kemungkinan Rasulullah dapat tahu tentang kelebihan berpuasa bulan Muharram akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin ada hikmahnya, mana kalau Rasul Allah Taala beritahu kelebihan bulan Muharram puasa, takut nanti kalau Nabi puasa bulan Muharram takut difardukan berpuasa pada bulan Muharram. Jadi sebab itu diberitahu akhir-akhir hayat baginda berpuasa pada bulan Muharram itu yang terbaik selepas Ramadan. Ini ada tafsiran mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahawa Rasulullah banyak berpuasa bulan Syaban tapi kurang pada bulan Muharram. Sebab bulan Muharram ni Rasulullah banyak pergi berjuang, berjihad, pergi belayar dan sebagainya. Jadi banyak urusan-urusan berlaku pada bulan Muharram sehingga Nabi tidak dapat berpuasa pada bulan Muharram. Banyak lagi sebab-sebab. Jadi para jemaah, insya-Allah, bagi mereka yang biasa puasa Syaban, biasa puasa bulan Rajab dan sebagainya, jadi jangan lupa bulan Muharram perbanyakkan puasa. Hadis sahih menyebut sebaik-baik puasa pada bulan selepas Ramadan bulan Muharram. Baik, yang seterusnya antara amalan terbaik juga iaitu puasa 10 Muharram. Jadi makna kalau siapa yang dapat puasa Muharram tu alhamdulillah, tapi jangan lupa ada orang kadang puasa 10 Muharram dia tak puasa pula. Lah, tertinggal yang terbaik. Sebab 10 Muharram itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa diampunkan setahun yang lalu. Satu hari punya puasa tu diampunkan setahun yang lalu. Apa pasal? Ada kisahnya, mungkin ramai pun dah tahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Jadi ditanya, kenapa kamu berpuasa? Kaum Bani Israel, orang Yahudi menjawab, kerana Nabi Musa berpuasa dan kita semua berpuasa sebab hari inilah diselamatkan kaum Nabi Musa, Bani Israel, daripada kekejaman Fir'aun. Dan hari ini jugalah Fir'aun dan tentera-tenteranya dibenamkan Allah Ta'ala di lautan, ditenggelamkan. Jadi akhirnya Rasulullah memberitahu sahabat-sahabat, kita aula, kita yang sepatutnya berhak berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian ada pertanyaan timbul, apa beza antara puasa 10 Muharram dengan puasa Arafah? Puasa 10 Muharram ni, 10 Muharram maknanya diampunkan setahun yang lalu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah diampunkan setahun yang lalu, setahun akan datang. Perbezaannya, ulama mengatakan puasa 10 Muharram disandarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun puasa Arafah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbezaan lah. Sebab tu lah kemuliaan untuk Rasulullah diampunkan setahun lalu, setahun akan datang pula. Baik, yang seterusnya antara amalan terbaik pada bulan Muharram iaitu kalau boleh puasa 9 dan 10. Tadi 10 insya-Allah, tapi kalau boleh dapat 9 dengan 10. Apa pasal? Sebab Rasulullah ada memberitahu li'an baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi wal 'ashir. Nabi memberitahu kalau sekiranya tahun depan aku dapat bersama lagi, kalau panjang umur, Rasulullah ingat nak berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Bayangkan, ini satu lagi pengajaran bagi kita bahawa kita boleh bercita-cita untuk mengamalkan ibadah tahun akan datang lagi, walaupun satu hari. Nak menunjukkan di sini besarnya pahala orang yang puasa 9 dan 10 Zulhijjah. Macam gitu sampai Rasulullah bercita-cita untuk tahun depan kerana satu hari pasal nak puasa, menunjukkan besar kelebihan. Apa pasal 9 Muharram? Jadi di sini para ulama terangkan sebab Rasulullah pada sebut untuk mukhalafatul Yahud, untuk membezakan kita umat Islam berpuasa dengan kaum Yahudi, mana kita ada 9 dan 10. Dan begitu juga 9-10 ni, sebab kadang-kadang takut 10 hari bulan tu jatuh pada hari Jumaat atau Jumaat, jadi kita bezakan Jumaat, kita puasa sebelumnya hari Khamis dan Jumaat, jadi makna kita dapat dua-dua kelebihan. Dan begitu juga ada yang menafsirkan kerana takut kalau 10 Muharram itu mungkin ada kesilapan tengok anak bulan, dulu-dululah tengok anak bulan silap lah apa, jadi takut 10 Muharram rupa-rupanya 9 Muharram dan sebagainya. Jadi digalakkan kalau boleh 9 dan 10 Muharram. Tapi para ulama terangkan antara sebab utama ialah kerana mukhalafatul Yahud, membezakan kita dengan orang-orang Yahudi. Baik,
Begitu juga para jemaah, ada yang menerangkan bahawa ni ada riwayat menyebut bahawa puasa 10 dan 11 Muharram. Ini pun ada hadis juga di mana Rasulullah menyebut sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, riwayat Imam Ahmad. Maknanya kalau boleh 9 dengan 10 ataupun 10 dengan 11. Ini satu riwayat yang cukup menarik juga. Puasa 9, 10 ataupun 10 dengan 11. Kadang-kadang 9 dia tak dapat puasa, dapat 10. Jadi kalau dapat 10, cubalah puasa 11 Muharram. Ini pun kerana membezakan kita dengan puasa kaum orang-orang Yahudi lah, berbeza sedikit. Dan antaranya juga para ulama menerangkan lagi bagus berpuasa 9, 10, 11 Zulhijjah. 9, 10. Sebab ini kata pun ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kamu pada 9 Muharram dan 11 Muharram. Selain daripada 10 Muharram, 9 dan 10 Muharram. Ini juga sebagai kebaikan juga untuk kita berpuasa, membezakan kita dengan orang-orang kaum Yahudi. Wallahu taala a'lam bissawab. Para jemaah rahimakumullah, ini tentang puasa. Jadi siapa-siapa yang dah terbiasa dengan puasa Isnin Khamis ataupun nak puasa berterusan 1 bulan, kalau mengikut daripada hadis ini, tidak ada salahnya juga kalau orang itu nak berpuasa sebulan penuh, bulan Muharram. Pasal Rasulullah dah sebut sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa Muharram. Baik, adakah ini bermakna puasa saja bulan Muharram? Tidaklah. Jadi kenapa dikhususkan puasa? Sebab sandaran tadi, bulan Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa pun disandarkan kepada Allah Taala. Jadi kita dapat dua-dua, macam bertembunglah dua amalan, kelebihan yang besar. Jadi yang kedua, yang antara amalan terbaik berzikir. Kalau dah bulan Muharram ni disandarkan kepada Allah Taala, tentulah selepas puasa antara amalan terbaik berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berzikir itu langsung kebaikannya dan kehebatan yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Malahan Rasulullah memberikan khabar gembira, sabaqal mufarridun, golongan yang terawal masuk syurga iaitu al-mufarridun. Para sahabat bertanya, siapa mufarridun ya Rasulullah? Az-zakirun Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, sama ada laki-laki atau perempuan. Rasulullah mengkhususkan lagi orang perempuan lagi. Maknanya kalau orang perempuan ni banyak berzikir, suaminya malas berzikir, isteri lah masuk syurga dulu, yang terawal. Jadi nak tunggu kat pintu syurga pun kadang-kadang isteri pun tak apalah, bang saya masuk syurga dulu, abang pemalas nak berzikir. Ini contoh je lah. Berzikir, baca Quran. Quran pula lagi ada kalamullah, kata Allah. Jadi itu amalan terbaik pada bulan Muharram, selain daripada qiyamul lail, sembahyang dan seterusnya lah. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincangkan di sini amalan-amalan terbaik di bulan Muharram yang paling pentingnya kita dapat amalkan. Hanya belajar setakat nak ilmu saja memang sedap, tapi nak beramal tu perlu kepada perjuangan, mujahadah. Perjuangan nak beramal ni bukan senang juga, ada hasutan, ada gangguan, ada macam-macam. Tengah puasa nanti orang ajak makan nasi lemak lah, orang ajak makan nasi biryani lah, zam-zam lah, gelang lah, COVID apa ni dah boleh makan 5 orang ni habis. Jadi para jemaah rahimakumullah, jadi itulah mudah-mudahan kita cubalah, mana kita niat, mudah-mudahan Allah pun memudahkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.